Alhamdulillah, syukur. Pada malam ini kita menyambung lagi pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-65. Tanpa melengahkan masa, kita imbas kembali pelajaran dalam kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, belajar dan mendalami ilmu agama ni sama dengan menyelam ke dalam laut. Lagi kita menyelam, lagi rasa seronok. Lagi menyelam, lagi jumpa benda-benda yang hebat-hebat. Masalahnya kita yang tak mahu menyelam sebab kita rasa tak ada apa-apa yang menarik sangat di dalam lautan keagamaan tu. Sebenarnya kita belum rasa lagi kemanisan ataupun kelazatan menyelam ke dasar lautan agama tu, menyebabkan kita rasa tak ada apa-apa lah. Tak belajar pun tak apa, dah tahu sikit-sikit ni okey dah. Tapi sebenarnya kita kena menyelam. Lagi dalam kita akan rasa seronok sebab jumpa benda-benda yang hebat-hebat. Kadang-kadang benda tu kita nampak macam tak ada apa-apa sangat, nampak biasa je. Tapi bila kita dah try, terasa dia punya kenikmatan. Macam contoh kita di sini, nasi kandar pantai. Orang cerita sedap nasi kandar ni. Kita pula jenis tak minat nasi kandar, tak rasa apa-apa lah. Balik pula orang rumah dia kata memang sedap. Orang cerita, saya try lah sekali. Apa yang sedapnya? Dah orang pergi nasi putih, ayam kari, yang tu je. Kita dengar lagi lah, maaf nak rasa apa dua ni. Kita dengar macam-macam jenis lauk kan. Try lah. Berapa tahun sudah pergi try. Try rupanya sedap. Yang tu saja lauk dia. Tak pernah kita terfikir. Kedai nasi kandar biasa ni kita duk pergi macam-macam lauk bubuh pun kita tak rasa sedap. Yang kedai dia tu nasi saja dengan ayam. Pergi-pergi nasi ayam satu, sedap. Tu yang nak bagi contoh tadi tu. Kita tak rasa lagi, kita tak rasa sedap, dah rasa tu rupanya sedap walaupun yang tu saja lauk. Seterusnya kita menyentuh tentang ahli sufah. Ahli sufah ni pada zaman Nabi Muhammad, di masjid Nabi tu ada satu anjung, satu kawasan tempat orang-orang yang tak ada rumah, tempat orang-orang musafir, tempat orang-orang yang susah-susah. Dia duduk di situ. Yang tu nama dia ahli sufah. Dalam satu peristiwa, ada orang hadiahkan kepala kibas goreng kepada salah seorang ahli sufah. Kita fahamlah ahli sufah ni orang-orang yang susah-susah. Kebetulan dapatlah kepala kambing lah, kita kepala kambing satu. Nak kongsi ramai-ramai tak cukup. Masing-masing semua pun pakat tak cukup makanan, pakat lapar. Tapi disebabkan para sahabat ni dia punya hati tu hebat, dia bagi pada kawan dia. Kalau nak kira kan, bagi orang Arab kepala kambing ni tak ada apa-apa. Anak kambing pun dua orang makan habis. Anak kambing ni setakat kepala kambing tu mungkin bagi kita macam paha ayam lah satu. Jadi kita kawan aku tak makan, tak apa bagi kawan. Yang kawan dia pula dia fikir kawan dia tak makan lagi, pas lagi. Pas sampai kat orang yang mula-mula dapat tadi. Dapat kat dia balik. Nak menunjukkan hati para sahabat tu semua sama je. Semua ingat dia kawan. Begitu juga dengan satu kisah yang mana sahabat berperang dan mereka ni ada yang cedera. Cedera memang dah nak mati dah. Jadi bila kita cedera nak mati ni kita haus. Kata orang tua-tua, tak cedera pun kalau nak mati memang haus. Jadi minta air, orang pun bawakan air. Bila sampai kepada orang yang nak mati ni tadi, dia terdengar kawan dia tu meraung, merengek, mengeluh, kata nak air juga. Dia bagi isyarat, bagi ke orang dulu. Sampai ke orang kedua, terdengar pula orang ketiga macam tu juga, dia kita bagi orang dulu. Padahal dia dah haus sangat dah nak meninggal dunia. Akhirnya siapa-siapa pun tak dapat, sebab dia nak tolong kawan dia lagi. Yang tu sifat para sahabat. Perkara ketiga antara yang kita sentuh, nak kenal ulama akhirat ni ada beberapa petunjuk. Salah satu dia yang kita sentuh hari itu, ulama akhirat ni dia sangat berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan, dalam berbicara. Kalau ulama dunia ni dia mudah keluar kata-kata, ulama akhirat dia berhati-hati. Perkara lain yang kita sentuh, para sahabat dan para tabi'in. Sahabat ni orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, dia sempat jumpa Nabi Muhammad dan beriman dengan dia. Itu sahabat. Kalau tabi'in ni, Nabi Muhammad dah wafat dah, baru dia jumpa sahabat. Nabi dia tak sempat jumpa, dia jumpa sahabat. Sebab tu Uwais Al-Qarni,
Satu orang wali Allah yang namanya terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Dia ni hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, tapi dia tak pernah berkesempatan jumpa. Nabi Muhammad dah wafat dah, barulah dia sampai ke Madinah tu. Jadi dia masuk tabi'in, dia tak masuk sahabat. Jadi para sahabat dengan para tabi'in, mereka ni sibuk dalam 5 perkara. Yang pertama, sibuk dengan Al-Quran. Yang kedua, sibuk dengan mengimarahkan masjid. Yang ketiga, sibuk dengan berzikir, ingat kepada Allah. Yang keempat, sibuk dengan amar ma'ruf, mengajak, menyeru orang ke arah kebaikan. Dan yang kelima, sibuk kepada nahi mungkar, mencegah orang daripada melakukan kemungkaran. Inilah 5 perkara yang para sahabat sibuk. Jadi adakah kita sibuk sama macam mereka? Kita cakap hari itu memanglah kita meninggikan Al-Quran. Tapi tinggikan Al-Quran kita, maksudnya kita letak di atas lemari, kita tak sentuh-sentuh lah. Itulah kita tinggikan Al-Quran. Ada rumah yang tak ada Quran pun ada. Orang datang rumah kata nak pinjam Quran kan? Tak ada rumah ada Quran. Ada tau, orang Islam yang macam tu. Itu dulu majalah gila-gila ke majalah apa lah, kartun lah. Dia tunjuk gambar satu orang lelaki kartun berdiri di depan tandas. Di atas tandas tu dia tulis huruf Jawi. Tandas itu tandas. Dalam pikiran orang kartun tu tadi, dia kata buat apalah ayat Quran depa bubuh di atas tandas ni. Dia tak tahu yang tu nak tulis tandas. Menyebabkan dia Jawi pun tak tahu sebenarnya. Nak cerita dia tu Jawi pun tak tahu, baca Quran pun tak tahu. Jadi dia nampak tulisan-tulisan macam huruf Al-Quran tu, dia kata buat apalah ayat Quran dia orang letak di atas tandas. Dia tak tahu. Itu kartun, tapi kartun tu dia cerita betul kan. Kita fikir-fikir memang ada orang macam tu. Dan kalau di negara Arab pula, kitab Bible dia tulis dalam bahasa Arab. Kita tak faham, kita kata ni Quran kan, kita pun beli. Rupa-rupanya kitab Bible. Kalau di Indonesia ni ialah dia guna bahasa Melayu kita. Di depan tajuk dia Kisah Nabi Isa. Kita pun beli kat anak kita. Ni kisah Nabi Isa ni baca. Lepas baca ni cerita adik-adik. Rupanya di dalam tu bukan Nabi Isa, Jesus Christ. Cerita Jesus Christ sampai peringkat akhir disalib apa semua kan. Kita pun tak baca, kita tengok tajuk je, Kisah Nabi Isa. Rupanya di dalam tu Jesus Christ, bukan Nabi Isa ikut fahaman kita. Nabi Isa ikut yang dia faham. Seterusnya, mimpi-mimpi paling popular. Ini tafsir mimpi paling popular. Mimpi yang paling popular ialah mimpi suami kahwin lain. Itu berada di ranking yang pertama. Ranking yang kedua, mimpi nampak lipan. Mimpi ranking yang ketiga, mimpi ular. Mimpi ranking yang keempat, jumpa dengan hantu, jin, syaitan, malang, puaka dan lain-lain. Seterusnya, penutup kuliah kita hari itu, kita buat satu renungan. Kalau di akhir-akhir ini kita duk rasa jauh daripada tarbiyah, jauh daripada dakwah, jauh daripada majlis-majlis ilmu, jauh daripada orang-orang soleh, jauh daripada guru-guru dan ulama-ulama. Sedangkan sebelum ni dulu kita pernah satu ketika kita dekat. Kita pernah dekat dengan tarbiyah, dekat dengan dakwah, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan orang soleh, dekat dengan ulama-ulama. Tapi sekarang duk rasa macam jauh pula. Itu maksudnya kita bermasalah dari sudut agama. Kita kena cari balik jalan. Tapi kalau sebaliknya pula, dulu kita duk rasa jauh, duk rasa memang tak adalah tarbiyah ni, nak bergaul dengan ulama ni tak adalah, nak datang majlis ilmu ni tak adalah. Tapi sekarang ni ada. Itu maksud dia betul. Itu cara kita muhasabah diri.